Bersama saya Aidan Ayan dalam rentasan berita edisi 1256. Antara paparan utama: bertahan mandat rakyat daripada dirompak sekali lagi. Jika pemimpin parti kalah jadi Perdana Menteri. Dulu kau kata UMNO itik patah kaki. Bisikan iblis berluasa di media sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan campuran perlu dibentuk untuk menyelamatkan negara yang berhadapan dengan krisis bekalan makanan dan ekonomi. Tegas Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan baharu yang akan dibentuk perlulah mewakili semua kaum di Malaysia bagi mewujudkan kestabilan politik. Kita perlu membentuk kerajaan inklusif. Kami adalah blok terbesar dalam pilihan raya dan jumlah undi yang lebih tinggi daripada Perikatan Nasional. Tetapi kita perlukan sokongan semua pihak. Kunci asas di sini, tidak ada kompromi isu pentadbiran yang baik dan fokus kepada isu ekonomi. Itu apabila kita setuju. Kita perlu ke depan. Kita perlu selamatkan negara. Katanya dalam sidang media di Hotel Seri Pasifik, Kuala Lumpur kemarin. Menurut Anwar, akuan bersumpah SD yang didakwa telah dibuat oleh sejumlah ahli parlimen parti tertentu tidak boleh dianggap sah kerana Barisan Nasional iaitu rakan berunding Pakatan Harapan bersetuju membuat keputusan secara satu blok dan bukan bersendirian. Dengan itu, ia meletakkan kemungkinan kita menubuhkan kerajaan dengan majoriti yang lebih besar daripada yang kita jangka. Katanya, pada pilihan raya umum ke-15 lalu, Pakatan Harapan mengalahkan Perikatan Nasional dengan 1.2 juta undi popular. Selaku blok politik terbesar, Pakatan Harapan mempunyai 82 kerusi dan mendapat 5,823,931 undi popular atau 37.97%. Perikatan Nasional pula hanya mendapat 4,667,429 undi atau 30.24% dan Barisan Nasional 3,433,369 undi atau 22.42%. Ini bermakna jika Pakatan Harapan tidak dapat membentuk kerajaan, maka mandat rakyat telah dirompak sekali lagi. Menurut Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Muhammad Faiz Fadzil, mengikut Convention Westminster, parti yang memperoleh kerusi terbanyak dan terbesar perlu diberikan peluang terlebih dahulu untuk membentuk kerajaan. Ini kerana blok parti ini mendapat sokongan terbanyak melalui jumlah kerusi, malah mempunyai jumlah undi popular yang terbanyak. Berdasarkan kepada asas ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu diberi peluang untuk membentuk kerajaan selaku pemimpin utama daripada blok parti politik yang memenangi jumlah kerusi paling banyak dalam Dewan Rakyat. Jumlah kerusi dan peratusan undi rakyat telah dimanifestasikan bahawa Anwar Ibrahim adalah pilihan rakyat Malaysia sebagai Perdana Menteri ke-10, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau berhujah bahawa pelantikan Anwar Ibrahim juga bertepatan dengan asas sistem demokrasi yang diamalkan bukan sahaja di Malaysia, malah di kebanyakan negara lain di dunia. Bahawa parti yang memperoleh kerusi dan undi majoriti perlu dipilih sebagai Perdana Menteri. Episod hitam langkah Sheraton tidak boleh berulang lagi. Pelantikan Anwar Ibrahim juga adalah bertepatan dengan semangat Undang-Undang Anti Lompat Parti di bawah Perkara 49A Perlembagaan Persekutuan yang menghalang ahli parlimen bertindak sendirian dalam soal memilih Perdana Menteri dan menyerahkannya kepada Ketua Parti. Oleh itu, SD setiap ahli parlimen tidak lagi diperlukan, katanya. Faiz menegaskan bahawa pencalonan Perdana Menteri oleh Ketua Parti secara blok adalah memadai bagi menunjukkan kepercayaan majoriti ahli parlimen kepada Anwar Ibrahim. Katanya kaedah ini digunakan ketika Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri dan pelantikan Menteri Besar Perak pada Isnin.
Kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam memutuskan perkara ini amat diharapkan oleh jutaan rakyat Malaysia yang mahukan sebuah negara yang stabil, bersih dan adil, tegasnya. Orang tua-tua berpesan, gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Semoga hanya nama baik yang ditinggalkan di alam yang fana. Timbalan Pengerusi UMNO Johor Datuk Nur Jazlan Mohamad berkata, Ahli Parlimen UMNO yang melanggar arahan parti untuk memberi sokongan kepada calon Perdana Menteri bukan didukung Barisan Nasional (BN) patut meletakkan jawatan. Saya selaku Ketua Bahagian UMNO Pulai suka menegaskan kepada semua wakil rakyat daripada Barisan Nasional, terutamanya mereka yang mendesak Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk berundur sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional supaya berhenti bermain politik kotor dan memanipulasi ahli-ahli parti yang khususnya rakyat yang telah mengundi pada pilihan raya umum ke-15, katanya dalam rencana di Portal Getaran. Beliau mengingatkan bahawa kesemua ahli parlimen yang memenangi pilihan raya umum telah menandatangani aku janji dan memberi mandat kepada Ahmad Zahid selaku Presiden untuk menentukan apa-apa gabungan politik dalam penubuhan kerajaan. Menurut beliau dalam kenyataan semalam, Presiden BN juga menegaskan bahawa mana-mana ahli parlimen yang melanggar arahan parti akan dilepaskan keahlian termasuk kerusi parlimen selaras dengan undang-undang anti lompat parti. Dengan itu, saya menganggap bahawa ahli-ahli Parlimen BN yang bertentangan dengan Presiden mengenai perkara ini secara terbuka sebenarnya ingin dipecat daripada parti dengan sengaja supaya mereka dapat menjadi ahli-ahli Parlimen bebas dan supaya mereka dapat memberi sokongan kepada calon-calon Perdana Menteri yang bukan didokongi Barisan Nasional. Saya juga mendesak ahli-ahli Parlimen BN ini supaya meletak jawatan sekiranya mereka ikhlas dalam perjuangan politik mereka dan demi kepentingan dan hala tuju UMNO dan Barisan Nasional, tegasnya. Beliau juga menjalani proses yang sama sebelum bertanding pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Saya sendiri telah menandatangani aku janji yang sama bahawa kerusi yang dimenangi adalah milik parti dan bukan individu. Saya juga ingin mengingatkan bahawa mereka yang terpilih kerana BN juga belum sah mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen, ujarnya. Sementara itu, Datuk Seri Azalina Osman Said dalam hantaran yang agak panjang menjelaskan beberapa persoalan berbangkit mengenai larangan lompat parti pasca pilihan raya umum ke-15. Menurut beliau, komponen parti gabungan terikat dengan undang-undang anti lompat. Maknanya, seorang ahli parlimen tidak boleh meninggalkan gabungan sedia ada atau beliau itu terpaksa mengosongkan kerusinya. Azalina berkata, undang-undang anti lompat secara tersirat membenarkan parti berpindah secara en blok dari satu gabungan ke gabungan lain, tetapi ia tidak membezakan sama ada antara gabungan politik dan parti politik. Implikasinya di sini adalah sekiranya gabungan sedia ada bertanding di bawah satu logo dan mengemukakan satu manifesto bersama pada pilihan raya umum dan lebih utama sekiranya calon mereka menerima watikah bertanding daripada pemimpin gabungan politik masing-masing. Gabungan ini bagi semua maksud dan tujuan merupakan parti politik mengikut undang-undang anti lompat. Jelasnya, justru menurut Azalina, mana-mana komponen parti yang mahu meninggalkan gabungan politik sedia ada perlu mengosongkan kerusi kerana mereka sudah berpaling tadah daripada parti politik. Kalian percaya mereka bersedia untuk menjadi pembangkang dengan ikhlas? Sudah terang lagi bersuluh. Hakikatnya, sebahagian daripada ahli Parlimen UMNO sedang mencuba menggagalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada menjadi Perdana Menteri Malaysia. Gerombolan ini lebih suka Perikatan Nasional mentadbir Putrajaya agar lipatan fail yang mengandungi sejarah kebejatan mereka terlindung daripada tangan-tangan perundangan. Sama-samalah kita berdoa semoga yang berhak mendapat haknya. Majoriti rakyat yang mengundi dan memenangkan 82 kerusi dalam parlimen itulah yang lebih berhak berbanding dengan yang memegang 73 kerusi. Jika pemimpin parti yang kalah ini berjaya menjadi Perdana Menteri, maka kita akan kembali kepada zaman gelap 17 bulan pemerintahannya dan kelibat beliau dan rakan sekongkolnya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan jarang-jarang kelihatan di Dewan Rakyat.
Menurut beberapa media termasuk lidah rasmi PAS Harakah Daily, Majlis Tertinggi Perikatan Nasional PN melantik Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga Timbalan Presiden PAS untuk mengetuai rundingan pembentukan Kerajaan Pahang. Perkara ini diumumkan oleh Pengerusi Perikatan Nasional Pahang, Datuk Seri Saifuddin Abdullah pada Isnin. Perikatan Nasional Pahang akan meneruskan rundingan bagi membentuk Kerajaan Pahang seberapa segera, kata Saifuddin menerusi kenyataan media. Pada pilihan raya umum ke-15, Barisan Nasional Pahang gagal mempertahankan kerajaan negeri selepas hanya mendapat 16 kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala Perikatan Nasional Pahang memperoleh 17 dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Pahang mempunyai 41 kerusi Dewan Undangan Negeri. Sebelum itu, Pakatan Harapan Pahang dilaporkan bersetuju menjalin kerjasama dengan Barisan Nasional Negeri bagi membentuk kerajaan negeri yang tergantung selepas pilihan raya umum ke-15. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi DAP Pahang, Leong Ngah Ngah, menurut Berita Harian. Ya, PH Pahang bersetuju untuk kerjasama dengan BN Pahang, tetapi kami menunggu keputusan rasmi daripada pimpinan PH Pusat, katanya seperti dipetik. Dalam pertemuan pemimpin tertinggi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Sri Pacific di Kuala Lumpur, dinyatakan bahawa keputusan membentuk kerajaan kedua-dua negeri itu dibuat pada Isnin. Bagi negeri Perak, Pakatan Harapan menang 24 kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala Barisan Nasional memperoleh 9 kerusi dan Perikatan Nasional pula menang 26 kerusi daripada jumlah keseluruhan 59 kerusi. Hasil kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional itu kemarin pada jam 5.30 petang, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak, Datuk Seri Saarani Muhammad telah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Perak di Istana Kinta. Pada hari yang sama, utusan online melaporkan Ketua UMNO bahagian Temerloh Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin berkata beliau menyokong kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan negeri. Katanya, demi kepentingan Barisan Nasional adalah lebih baik parti itu bekerjasama dengan Pakatan Harapan berbanding dengan Perikatan Nasional. Jika BN bekerjasama dengan PH, jawatan Menteri Besar insya-Allah dapat dikekalkan milik UMNO. Kalau bersama PN, tentunya mereka mahu jawatan itu kerana memiliki kelebihan 1 kerusi. Dalam politik, siapa yang mempunyai majoriti boleh menuntut jawatan Menteri Besar, katanya seperti dipetik. Menurut Muhammad Syarkar, tiada masalah Barisan Nasional kerjasama dengan Pakatan Harapan kerana parti itu mempunyai sokongan di bandar dan boleh memberi tumpuan menjaga kawasan itu melalui portfolio yang diberikan. Justru pengumuman Saifuddin berhubung pelantikan Tuan Ibrahim bagi mengetuai rundingan Perikatan Nasional untuk membentuk Kerajaan Negeri Pahang amat mengelirukan kerana ia bercanggah dengan kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang berkata, "Saya juga ingin memaklumkan tiada sebarang perundingan dengan Perikatan Nasional setakat ini yang boleh membawa maksud kepada adanya persefahaman untuk membentuk kerajaan dengan gabungan berkenaan." Kenyataan Ahmad Zahid ini ditujukan kepada Pengerusi Gabungan Parti Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Openg sebagai menafikan bahawa Barisan Nasional memberikan persetujuan penubuhan kerajaan bersama Perikatan Nasional. Justru secara tersirat, beliau juga tidak memberi persetujuan bagi UMNO BN Pahang untuk berunding dengan Perikatan Nasional. Mengulas mengenai langkah Perikatan Nasional yang cuba menjadi kerajaan di Pahang ini, Pengarah Strategi Pakatan Harapan Pahang Ahmad Nizam Hamid menegaskan, rundingan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sedang berjalan dalam suasana yang muhibah. Saya boleh mengesahkan bahawa hasil perbincangan adalah positif. Kita lebih membincangkan ke arah pembentukan sebuah kerajaan yang stabil dan tidak cenderung meneruskan agenda kepartian, katanya dalam kenyataan dipetik utusan online. Jika niat kita baik, insya-Allah akan mendapat berkat. Jika buruk, bala sahaja yang melekat. Masihkah kalian ingat, dulu Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kata, UMNO, itik patah kaki. Tapi malangnya, kita bukan nak ajar itik berenang. Kita nak selamat itik yang patah kaki. Ada yang patah kaki, pelari yang 14. Kita selamatkan itik patah kaki kan? Bukan nak ajar berenang, dia patah kaki. Malangnya bila kaki dah sembuh, dia nak berenang sendiri. Sekarang PAS menghadap itik yang patah kaki itu untuk menagih kerusi Menteri Besar ke? Terdapat segelintir insan yang naif menyangka mereka sedang melakukan kebaikan, tetapi tanpa disedari, mereka sebenarnya mendengar bisikan iblis yang mengadu domba semasa umat Islam.
Antara kaedah mudah Iblis untuk mengkucar-kacirkan hubungan harmoni antara insan ialah menerusi hasutan bermotifkan kebencian kaum. Kumpulan berkepentingan yang menyemarakkan kejahatan ini tahu TikTok adalah platform yang digunakan oleh ramai remaja yang baru hendak mengenali dunia. Kerana usia muda, mereka mudah dibisikkan dengan sentimen bigotry tanpa menyedari bahawa mereka sebenarnya sudah menjadi mangsa insan berhati iblis. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim turut melahirkan kebimbangan terhadap perbuatan tersebut yang berleluasa di media sosial seperti TikTok. Saya bimbang melihat sentimen dan retorik perkauman yang terus diapikan oleh segelintir pihak yang terdesak dan berkepentingan, terutamanya di saat penting seperti sekarang. Usaha dan ikhtiar dalam menubuhkan kerajaan yang bertanggungjawab dan stabil tidak seharusnya berakhir dengan kekacauan kerana kaum Melayu, Cina, India, orang asli, suku kaum Sabah dan Sarawak adalah bersaudara sebagai manusia dan rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, katanya dalam satu kenyataan. Beliau dipercayai merujuk kepada beberapa hantaran memberi amaran kemungkinan berulangnya rusuhan kaum 13 Mei 1969 ditemui di TikTok kira-kira 48 jam selepas hari pengundian pada Sabtu. Pencipta naratif kebencian ini disasarkan kepada orang Melayu Islam mendakwa DAP akan menguasai politik jika parti itu dibenarkan menjadi sebahagian kerajaan baharu yang ditubuhkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani dalam satu kenyataan memberi amaran kepada orang ramai agar tidak memuat naik apa-apa hantaran yang boleh menimbulkan situasi yang mengancam keselamatan di media sosial. Menurut beliau, susulan pengumuman keputusan pilihan raya umum ke-15 dan dalam tempoh pembentukan kerajaan, PDRM telah mengesan tindakan pengguna-pengguna media sosial yang memuat naik kandungan menyentuh sentimen perkauman, keagamaan dan menghina institusi diraja. PDRM memberi peringatan dan penegasan bahawa pengguna-pengguna media sosial agar mengekang diri daripada menyalahgunakan platform tersebut untuk menyebar kandungan bersifat provokasi yang boleh mengakibatkan kegusaran awam. Tindakan tegas di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan serta Kanun Kesiksaan akan diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba menimbulkan situasi mengancam keselamatan dan ketenteraman awam, katanya dalam satu kenyataan. Anwar amat mengalu-alukan kenyataan tegas Ketua Polis Negara dalam menghentikan perkembangan yang mampu menggugat kemajmukan Malaysia ini. Namun, maaf cakap, peringatan mahupun amaran tidak mencukupi. Dalang itu ialah manusia bigot berhati iblis yang bijak memutar ayat-ayat Quran dan hadis demi mengelirukan pengikut-pengikutnya. Bila mereka menang, mereka akan pijak orang Melayu. Takkan kita lupa peristiwa 22 bulan agama Islam dihina. Masa tu orang Melayu tak boleh nak kata apa. Kita jangan fikir pemimpin mana yang nak turun harga minyak, tapi fikirlah pemimpin mana yang nak jaga agama kita. Beria tengok mat kilau berkali-kali tapi tak ambil pengajaran tentang isi cerita tu. Last kali pi pangkah parti, di dalam partinya ada kumpulan yang anti dengan Islam. Tahu tak sebab apa orang hari ni dia tak ambil berat tentang politik Islam? Kerana dia buta sejarah tanah Melayu. Kalau dia kaji peristiwa 13 Mei, maka dialah yang akan melompat ke depan untuk menjaga tanah air ini. Inilah kerosakan yang dibawa oleh gerombolan ini puluhan tahun yang menjadikan ahli masyarakat sentiasa bercakaran tanpa ketahuan puncanya. Jom Channel menentang undang-undang zalim seperti Akta Hasutan 1948 dan Akta Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012 kerana ada peruntukannya tidak menepati hak-hak asasi di Malaysia yang terkandung di dalam 9 peruntukan bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan di bawah tajuk Kebebasan Asasi. Jom Channel maklum bahawa kebebasan asasi itu bukan absolut. Namun di sebalik itu, anehnya kenapa akta-akta ini tidak digunakan di tempat yang wajar bagi menghalang kegiatan memporak-perandakan negara yang boleh dianggap sebagai pengkhianatan ini. Rakyat yang cakna sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.